Waktu mula-mula ialah macam pahal ni harga dah macam ni, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Hai dan Assalamualaikum, aku Topek daripada Racun Tech. So di YouTube channel Racun Tech, apa yang kami buat adalah kami share semua yang berkaitan dengan tech, gadget, gaming dan pelbagai lagi. So kepada penonton baru yang baru je masuk dalam YouTube channel ni, jangan lupa untuk subscribe dan hit that bell notification supaya korang tak terlepas lagi video-video daripada kita orang. Untuk video kali ni memang sangat special sikit. So mungkin ada antara korang yang datang yang tengok video MSI full setup. Yang tak tengok lagi aku ada tinggalkan dekat atas. So sebenarnya nak cerita dekat sini macam mana aku boleh dapat full setup tu adalah disebabkan aku request je lah saja, request kan. Boleh tak nak minta 3000 series kan. So diorang bagi full setup. So setup okay. Sebenarnya aku memang teringin sangat nak tengok MSI 3000 series, which is 3070 by that time. Sebab 3090, 3080 aku memang tak sempat nak minta. And aku minta untuk test 3070. Kalau korang nak tengok performance gaming dia, aku ada tinggalkan kat atas. Tapi aku akan share beberapa input sedikit lah pasal graphic card RTX 3070 MSI Trio. Seperti biasa, MSI memang takkan ketinggalan lah dengan series terbaru. Dan setiap series dia akan keluarkan design yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. So untuk RTX 3070 MSI Trio ni, just untuk share dengan korang, RTX 3070 daripada MSI, aku akan sharekan beberapa aspek yang aku pandang yang aku rasa korang patut tahu. Pertama, aku akan cerita daripada segi highlight dia, apa yang MSI telah tambah, apa teknologi terbaru yang MSI masukkan dalam RTX 3070 Gaming X Trio. Kedua, aku akan cerita dari segi dia punya harga. Ketiga, aku akan cerita sikit dari segi dia punya outlook and dia punya appearance dari segi luaran. Keempat, tech spec. Kelima, dia punya RGB. Yang keenam dan terakhir adalah aku akan cerita aku punya pendapat terhadap MSI 3070 Gaming X Trio lepas aku dah guna dalam masa 2 minggu. Di samping Nvidia MPI architecture yang baru, diorang telah menghasilkan graphic card yang mana perfect balance dari segi temperature dan juga senyap dalam masa yang sama. Terutamanya untuk korang yang selalu main game tanpa mengira masa. 24 hours main game, yalah graphic card makin panas kan. So MSI kenalkan try Frozen 2 pada korang supaya korang dapat main game semaksimum mungkin dan dalam pada masa yang sama sejuk. Wow. Basically apa yang diorang gunakan dalam Trifrozen 2 ni adalah diorang buat design kipas yang baru yang mana lebih memfokuskan kepada airflow dan dalam masa sama memastikan heat pipe yang melekat pada PCB mampu menyejukkan grafik card korang. Dan yang paling penting, design kipas yang terbaru, aku akan sentuh topik ni lepas ni, dia memastikan tak bising lah. So highlight yang seterusnya pula adalah, dan MSI menambahkan juga additional fuse bagi memastikan risiko short circuit pada graphic card anda. Tambahan lagi, MSI menggunakan material yang baru bagi memastikan graphic card 3070 MSI Gaming X Trio ni tidak senang bengkok. Kenapa diorang guna material baru? Reason dia adalah kalau korang perasan pada graphic card yang lain, graphic card yang lain tu semua tebal-tebal belaka. So just sekadar protection untuk elakkan daripada graphic card diorang senang bengkok ataupun kalau terhentak sikit band, diorang gunakan material yang lebih bagus dan lebih strong berbanding 20 series mereka. Dan apa yang aku sangat suka juga adalah kalau korang beli MSI RTX 3070 Gaming X Trio ni, korang akan dapat extra GPU stand. Dan tambahan yang lain, MSI telah improvekan diorang punya Dragon Center user interface dan juga functionality bagi mudahkan korang untuk monitor condition PC korang. Okay, aku nak selit sikit dalam video ni. Mungkin Topek terlupa nak mention benda-benda lain. Tapi tak apa, aku akan cover up. So, apa yang aku akan cover up ialah NV Technology, which is Nvidia punya teknologi. Yeah. Jadi aku rasa dah ramai dah tahu pasal Ray Tracing dan DLSS. Tapi tak apa, aku akan explain lagi sekali. Untuk 30 series punya RTX, apa yang bezanya kali ni dari segi performance gameplay experience? Kalau kita tengok ray tracing kali ni dari segi lighting, shadow, reflection dan texture nampak lebih cantik dan realistik. DLSS ramai duk tanya apa function dia. Kalau korang on ray tracing tapi off DLSS, image atau texture in game dia tak berapa sharp. Kalau korang gaming dalam 2K atau 4K resolution. Tambahan pula, dia bantu dari segi FPS.
untuk boost performance gaming experience, enhance image gameplay supaya nampak lebih jelas texture, lighting, shadow dan reflection. Salah satu game yang aku try, Minecraft Windows 10 Edition. Korang boleh tengok perbezaan RTX on dan off dan performance FPS yang akan dapat based on spec aku ada. Tak cukup dengan tu, aku test lagi dengan kekuatan MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio dengan game Cyberpunk 2077. So far aku test main dengan ultra setting agak memuaskan walaupun tak on RTX dan DLSS. Apabila aku on RTX tanpa DLSS, performance gaming agak kekok sedikit tetapi still playable. Maybe even over a cup of coffee. No need to worry, I won't be staying long. Didn't answer my question now, did you? Selepas aku on DLSS paling maksimum, FPS performance naik mencanak. Memang betul-betul breathtaking. Korang boleh tengok perbezaan kualiti dan FPS performance yang aku dapat memang ketara. Dengan adanya features ni memang aku boleh cakap memang power Nvidia. Nvidia ada update terbaru iaitu Nvidia Reflex dan Broadcast. Nvidia Reflex khas untuk user yang main game kompetitif FPS, contoh macam CSGO, Valorant, PUBG dan Fortnite. Selain dari game genre FPS, kompetitif MOBA pun juga membantu. Tujuan adanya Nvidia Reflex ni untuk memastikan pergerakan mouse lebih accurate dalam gameplay, supaya korang boleh aim enemy dengan lebih tepat tanpa delay or lag. Itu pentingnya monitor refresh rate yang tinggi untuk memenuhi kepuasan gaming experience. Lagi-lagi bila main rank match, kalau kalah koyak Sekarang ni kalau apa yang korang tengah nampak ni adalah Nvidia Broadcast. So dia ada 3 panel ni, mikrofon, speaker dan dengan kamera. So sekarang ni korang dengar bunyi background noise kuat gila kan, bunyi aircon, bunyi orang background tengah bercakap dengan bunyi keyboard kan. Nampak ni aku tengah type, aku spamming keyboard aku ni. Korang dengar lagi-lagi kalau pakai Blue Switch punya kan. So aku just turn on dia punya ni, korang boleh dengar lah beza dia. Okay, dah on kan. Korang boleh dengar suara aku dengan jelas, right? Jelas tak? Jelas tak? Okay, apa kata aku dengan keyboard pula? Test. Korang boleh dengar tak suara aku? Macam mana bunyi aircon apa semua, bunyi orang background bercakap ke apa? Ada dengar-dengar ke? Tak dengar kan? Nampak padu tak? Padu tak? So kat bahagian kamera, macam mana bahagian kamera ni? Bahagian kamera ni macam mana guys? Korang dah pilih lah, aku pakai Logitech C922 Pro Stream punya webcam. So aku pilih yang 1080p 30fps, korang boleh select je mana-mana korang nak. So kat belakang aku kalau korang nampak ada fire extinguisher lah, peti ais lah, ada kotak lah kan. Macam distracted lah nanti viewers korang nampak apa semua. So apa kata, bila kat bahagian ni ada 4 option untuk korang pilih. Background blur, background replacement dengan background removal ataupun auto frame. Aku akan tunjuk satu persatu. So untuk background blur ni, nampak? Dia blur. Dia macam korang pakai kamera mirrorless tau. So nampak macam professional sikit lah. Apa kata kalau untuk background replacement. So nampak. Ini korang boleh pilih lah sama ada korang nak pilih sama ada video atau gambar, tak kisahlah apa-apa pun. What if kalau korang macam tak nak background kan? So korang pilih lah background removal. So korang tak perlukan green screen, tak perlu nak chroma key apa semua dalam OBS dah. So macam mudah kerja korang lah. Dia memudahkan untuk streamer.
Untuk background removal, tapi dia ada macam ada apa orang panggil tu, jeki-jeki sikit lah. So tak apalah. Apa kata untuk auto frame kan? Dia akan follow korang. So bagi aku agak padu juga lah features terbaru daripada Nvidia ni, memang terbaik. So itu saja untuk Nvidia Broadcast ni. Kita berbalik pada topik. Seterusnya dari segi harga yang dikeluarkan pada MSI adalah RM2799. Mungkin pada masa anda tengah tengok sekarang ni, harga dia mungkin naik, mungkin turun. Itu disebabkan oleh shipment dan juga kilang mampu hasilkan dan supply pada anda semua. Jadi itu tak menjadi satu perkara yang besar lah. Sebab bagi aku lah, lepas aku dah dalam industri ni kan, aku rasa macam waktu mula-mula ialah macam apa ni, harga dah macam ni, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Industri tech memang macam tu. Sebab yalah, bukan dekat Malaysia kan buat grafik card tu. Diorang daripada Taiwan, and then ada setengah brand daripada China. So shipment untuk ke sini tu memang akan ada perubahan harga. Itu tak dinafikan lah. Lagi-lagi waktu time COVID. Kalau korang nak tahu, dulu grafik card grafik card lama, macam zaman-zaman GTX 980 Ti. Okay, waktu tu dalam 2-3 tahun yang lepas Sekarang tahun 2020. Harga time tu memang spike gila-gila disebabkan demand yang terlalu tinggi. Disebabkan demand yang terlalu tinggi tu, kilang tak mampu supply, so harga dia betul-betul spike. Sampai satu masa, harga dia boleh cecah, walaupun kad yang biasa boleh cecah sampai ke RM2,000, RM3,000. Tapi disebabkan demand terlalu tinggi, shipment terpaksa tinggi, terpaksa banyak dan dia meningkatkan lagi kos. So kita teruskan dari segi dia punya I/O. Grafik card ni memang support sehingga ke 8K resolution, ada 3 DisplayPort 1.4 dan juga 1 HDMI 2.1. Di bahagian power connector, ada 2x8 pin power connector sama dengan 3080 dan juga 3090. Dan grafik card ini memakan 280W under OC ataupun under gaming. And aku suggest kepada korang untuk dapatkan PSU yang lebih kurang 600W ke atas. Dia memakan voltage yang agak tinggi lah, just to be safe. Kalau korang nak pakai PSU 550W, aku bukanlah tak suggest. Boleh je, tapi korang boleh ke terima PSU korang tu punya kipas berpusing dengan laju kan, macam Kita teruskan pula pada tech spec. Improvement dari segi cooling system. Trifrozer yang macam aku dah cerita tadi adalah gabungan reka bentuk kipas dan juga bilah yang didesainkan khas untuk mengurangkan bunyi bising. Basically MSI dia improvekan dari segi dia punya kipas, dia punya bilah dan juga dia punya heat pipe. And combination tiga benda ni memastikan grafik card korang walaupun under heavy load, temperature dan bunyi yang dihasilkan memang stabil. Cerita sikit pasal dia punya RGB. Aku suka penerapan yang dilakukan pada MSI sebab dia letak RGB di bahagian hadapan. Sama macam laptop GE66 Raider yang aku dah review, korang boleh klik link kat atas kalau korang nak tengok. Tapi sama, aku rasa macam bila dia gunakan konsep yang sama, buat macam RGB bar kan, sebenarnya quite nice lah, memang quite nice. Yang mana korang boleh control menggunakan software Dragon Center mereka yang baru. Aku rasa mungkin korang tak perasan lah point yang aku dah share tadi kan. Sebenarnya aku betul-betul appreciate apa yang MSI buat. Kalau korang beli MSI Gaming X Trio ni, dia provide korang sekali dengan GPU stand. So good job pada MSI. Korang memang, aku tak tahu lah, gesture yang korang buat ni macam appreciate pada korang punya pembeli pula. Pendapat personal aku terhadap RTX 3070 MSI Gaming X Trio ni, grafik card ni memang sangat sesuai untuk korang yang nak beralih daripada 10 series kepada 3000 series. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab performance ni boleh dikatakan 3 ke 4 kali ganda berbanding apa yang korang pakai sekarang. Aku tak rasa grafik card ni ada keburukan lah. Mungkin dia akan merabatkan poket korang sikit kan. But still dengan harga RM2799, dia adalah satu grafik card yang mampu dimiliki dengan performance yang sangat padu. Jadi apa pendapat korang terhadap RTX 3070 MSI Gaming X Trio ni? Tinggalkan pendapat korang kat ruangan komen. Like kalau korang suka, dislike kalau korang tak suka. And bagi tahu kenapa, supaya kita orang boleh improve. And jumpa korang di video akan datang. Ciao.